أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan juga hadirin sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Adakah aku hamba yang bersyukur? Hadirin yang berbahagia, ucapan syukur bermaksud segala puji-pujian hanya untuk Allah. Manakala kalimah Alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai tanda syukur dan pujian atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Dengan bersyukur hati akan menjadi semakin tunduk dan tenteram. Lazimnya setiap kali kita diberi dengan sesuatu nikmat, kita akan bersyukur mengingati si pemberi nikmat yakni Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat dan rasa syukur merupakan tingkatan yang tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran dan ketakutan. Oleh itu, kalimah syukur merupakan kalimah yang utama yang perlu kita ucapkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, seandainya dunia dan seisinya berada di dalam tangan seseorang dari umatku, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, nescaya kalimah Alhamdulillah itu yang diucapkan adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadirin yang dirahmati sekalian, dengan bersyukur dapat menambahkan nikmat yang sedikit, menghindarkan diri daripada kekufuran, mendekatkan hubungan dengan Allah dan sesama insan, serta memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan. Meskipun sifat dan rasa syukur merupakan sifat yang mulia, namun tidak ramai di kalangan manusia kita yang mampu bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Sebaliknya, bagi orang yang tidak bersyukur, mereka kufur dengan nikmat Allah kerana sentiasa merasa tidak cukup dan gelisah dengan apa yang dimilikinya. Mereka yang kufur dengan nikmat Allah tidak terdetik di hatinya untuk berterima kasih kepada Allah. Akibatnya, mereka hanyut dan tenggelam dengan kenikmatan dunia, maka hubungan dengan Allah menjadi semakin jauh. Hakikatnya, syukur itu sangat sukar bagi mereka yang jiwanya miskin. Berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, namun nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu, kita juga perlu memanfaatkan dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya mata, telinga, hati, harta, pangkat, kedudukan dan lain-lain. Dan jangan sekali nikmat itu digunakan untuk menderhakai suruhan Allah Ta'ala. Oleh itu, Allah Ta'ala mendidik manusia supaya bersyukur kepadanya, supaya hati lebih tenang dan tenteram. Persoalannya, adakah ketika dan saat ini kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur? Realitinya, ada yang bersabar tetapi tidak bersyukur, begitu juga sebaliknya. Sudah pasti sebahagian orang mukmin kita dituntut, sebagai orang mukmin kita dituntut supaya bersyukur di atas segala nikmat yang diperolehi, dan kita juga dituntut untuk bersabar di atas segala ujian yang kita tempuhi. Antara cara menzahirkan rasa syukur ialah dengan berkongsi harta, wang ringgit, makan minum, kenderaan, ilmu dan sebagainya dengan orang lain. Syukur ibarat baja rezeki. Jika seseorang bersyukur, rezekinya berupa ilmu, harta, kesihatan, masa dan tenaga
juga akan bertambah subur dan berkembang menjadi pahala yang berkekalan. Sudah menjadi lumrah kehidupan. Ada yang dikurniakan rezeki yang mencukupi, malah ada yang berlebihan. Namun sebaliknya, ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walau bagaimanapun keadaan kita, kita perlu menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Memberi. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia. Realitinya tidak ramai dalam kalangan kita yang mampu menzahirkan rasa syukur apabila dikurniakan nikmat dari Allah Ta'ala. Pandang dan lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa? Sebagai hamba Allah, kita dituntut supaya bersyukur kerana ia perintah dari Allah dengan ke atas segala kurniaan yang kita perolehi. Dan kurniaan dan nikmatnya Allah Ta'ala berikan ke atas kita adalah nikmat yang tidak akan kita mampu menghitungnya. Tidak dinafikan pada hari ini ramai yang masih terkesan dengan penularan COVID-19. Namun begitu di sebalik ujian yang menimpa, kita dapat mendidik hati sentiasa bersabar dan bersyukur. Tidak ramai yang mampu bersyukur dengan ujian dan musibah ini. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah tekanan, menyalahkan takdir atas apa yang berlaku tanpa redha, tawakal dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Oleh itu, ia mendorong berlakunya pelbagai tindakan luar jangkaan akibat dari sikap putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebagai seorang manusia, kita juga sering mengeluh tentang kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita merasai kurang senang dan merasa tidak cukup dengan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, didiklah hati agar bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan menyedari masih ramai yang kurang bernasib baik berbanding kita, namun mereka tetap bersyukur. Di samping itu, seseorang yang merasa syukur kepada Allah akan melaksanakan ibadah secara konsisten, istiqamah, melakukan ibadah-ibadah tambahan, ibadah sunat yang lain seperti membaca Al-Quran, berpuasa, berzikir, berselawat, hadir salat berjemaah di masjid maupun surau, dengan bersungguh-sungguh mencari waktu yang terluang melakukan ibadah sunat tersebut. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, dalam memaknai rasa syukur yang mendalam, Rasulullah SAW merupakan satu-satunya manusia yang dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jaminan tersebut tidak menjadikan Nabi SAW seorang yang alpa dan lalai dalam menzahirkan rasa syukur dan mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat dilihat peluang dan ruang yang digunakan oleh Nabi SAW untuk melakukan ibadah sehingga bengkak kedua kaki baginda. Peristiwa ini diriwayatkan melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu." Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar?" Faqala ya Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakura." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat, maka baginda berdiri hingga kedua kaki baginda bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu baginda menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, ucapan syukur adalah amalan dan sifat yang sangat dituntut, kerana ianya jalan untuk mendapatkan keredaan Allah. Dunia merupakan jambatan menuju ke akhirat, dan nikmat di dunia bersifat sementara berbanding nikmat di akhirat. Jika apa yang kita harapkan itu berlaku, maka bersyukurlah atas nikmat dan kurniaan Allah. Namun sekiranya yang berlaku itu adalah suatu yang tidak kita jangka, maka bersabarlah dan bersyukurlah. Begitu juga marilah kita memperbanyakkan ucapan syukur kerana nikmat keselamatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala musibah dan ujian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun negara kita belum pulih daripada kesan COVID-19, namun kita perlu memperbanyakkan rasa syukur atas peluang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati tausiah dan pengajaran untuk dijadikan pedoman kita bersama. Yang pertama, kalimah alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai pujian dan syukur kepada nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkan mengucapkan kalimah ini, alhamdulillah. Yang kedua, kita perlu istiqamah mendidik jiwa agar bersabar dan bersyukur kerana kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yang ketiga, mukmin yang dikagumi ialah yang sentiasa bersyukur di atas setiap kebaikan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, kerana ia merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai. Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang Islam yang patuh tunduk kepadamu. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم ألم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلمور Tengku Amir Syah bin Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimandika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadha
البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.